Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam tafsir Al-Quran dan insya-Allah pada malam ini kita akan menafsir surah Al-Ikhlas. Kita telah selesai menafsir surah Al-Fatihah daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dan banyak pengetahuan yang kita boleh ambil, yang kita boleh perolehi daripada tafsiran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dalam tafsiran yang agak mudah para penonton yang mengikuti rancangan ini dapat memahami bacaan dan pengertian isi kandungan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari para penonton yang mengikuti program ini lebih memahami dalam pengertian solat. Boleh memahami dalam kehidupan harian. Boleh dilaksanakan dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Kita berharap dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bacaan Al-Fatihah kita semakin baik, semakin faham, semakin jelas dan semakin kita menghayati isi penyampaian dan apa yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Fatihah. Dan pada malam ini kita meneruskan tafsiran yang kedua iaitu surah Al-Ikhlas. Surah yang begitu pendek dalam Al-Quran ada 4 ayat. Tapi surah ini adalah surah yang begitu besar dalam pengertian akidah. Sebab dia menjawab semua persoalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita memahami dengan lebih jelas surah Qul Huwallahu Ahad, surah Ikhlas ini kita bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allahu ahad, Allahu satu. Allah itu satu, Allahu ahad, Allahu samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan, walam yulad, dan dia juga tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh kita bandingkan, kita samakan Allah Ta'ala ini dengan sesuatu pun. Dengan apa jua yang terlintas oleh fikiran kita, terpandang oleh mata kita, terdetik dalam hati kita, dan kita tidak ada hak. Allah sebut dalam surah Sajadah, Allah kata dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut bagaimana Allah menyatakan wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu satukan atau jangan kamu samakan aku dengan yang lain. Yang itu dipanggil syirik. Apa maksud syirik? Syarikat. Apa maksud syarikat? Perkongsian. Sendirian berhad ada, enterprise ada. Maknanya berkongsi, menggunakan pelabur-pelabur dengan lain-lain bergabung, maka dipanggil syarikat. Dan Allah bukan begitu. Allah mentadbir sendirian. Dan inilah jawapan daripada semua pertanyaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan penerangan yang mudah ini, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang mengikuti dapat memahami dengan lebih jelas daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan sebelum kita pergi jauh daripada tafsiran surah Al-Ikhlas, lebih baik kita memahami asbabun nuzul ataupun faktor-faktor kenapa surah ini diturunkan. Apa alasan Allah untuk menurunkan surah ini? Apa sebab Allah untuk menurunkan surah ini? Di mana surah Al-Ikhlas ini diturunkan? Adakah dia berada ketika mana Rasulullah berada di Madinah ataupun ketika mana Rasulullah berada di Mekah Al-Mukarramah? Kenapa kita perlu tahu tentang kedua-dua? Sebab Rasulullah berada di kedua tempat. Ada yang kata di Mekah ayat ini turunkan, ada yang kata di Madinah ayat ini turunkan. Dan sebab-sebab Allah menurunkan ayat surah ataupun surah Al-Ikhlas ini yang dalam bahasa Arab kita panggil asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan. Ada sebab-sebab penurunan. Mengikut dalam satu riwayat menyatakan bahawa ada seorang daripada kaum musyrikin. Kaum musyrikin datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Sebab selama ini kamu membicarakan, kamu menyentuh, kamu mempertikaikan Tuhan-Tuhan kami. Sekarang tugas kami untuk tanya kamu
Jelaskan sifat-sifat Tuhan kamu. Ini sebab-sebab ada orang kafir, ada orang musyrik datang jumpa Nabi bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan daripada pertanyaan tersebut, maka At-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Huzaimah, Abi Aliyah dan Ubay bin Ka'ab serta At-Tabrani, Ibnu Jarir dan Jabir daripada Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa pertanyaan orang musyrikin ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa qul huwallahu ahad atau surah Ikhlas ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Ini pandangan kelompok atau kumpulan atau penggolongan yang pertama. Salah tak salah berbeza pandangan? Tak salah berbeza pandangan. Sebab berdasarkan ijtihad, berdasarkan pemikiran. Dalam riwayat yang lain pula, menyatakan bahawa orang yang bertanya bukan orang musyrik Mekah. Tapi orang yang bertanya ialah orang Yahudi Madinah. Ini pandangan yang kedua. Siapa nama Yahudi Madinah ni? Nama ialah Ka'ab bin Ashraf dan Hai bin Akhtab. Dua orang Yahudi Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak pernah sampai di Mekah. Tidak berada di Mekah. Orang Yahudi tidak tinggal di Mekah sebab mereka semua berada di Madinah. Sebab mereka tahu bahawa Rasul yang terakhir akan sampai ke Madinah. Ini pengetahuan orang Yahudi. Sebab itu Allah sebut dalam Quran bagaimana orang Yahudi mengetahui sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedetail-detailnya. Allah sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi kamu macam mana mereka mengenali anak-anak mereka. Cuma mereka tak beriman. Hidayah tak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu, kenal. Tapi hidayah tak dapat. Macam gitulah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari. Rasulullah menceritakan tentang siapa itu Imam Mahdi. Rasulullah menceritakan siapa itu Nabi Isa. Rasulullah beritahu bahawa akhir zaman akan turun Nabi Isa AS. Dan akan dibantu oleh Imam Mahdi. Sifatnya begini, namanya begini, tempatnya di manilah, dia turun di mana, berkumpul di mana, semua Rasulullah beritahu dah. Tidak ada benda yang rahsia lagi, Rasulullah beritahu. Berakhirnya di Madinah Al-Munawwarah sehingga hadis Nabi mengatakan bahawa akhir Nabi Isa AS berjaya menewaskan Dajjal. Berjaya menewaskan Ya'juj dan Ma'juj. Dan dia meninggal dunia dan wafat dan dikuburkan sebelah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Semua kita tahu. Cuma maklumat ini kadang-kadang bila sampai waktunya, bila hidayah tak dapat, orang yang tahu inilah kadang-kadang tak mengaku itu Nabi Isa. Tak mengaku itu Imam Mahdi. Macam orang Yahudi. Tahu tentang sifat Nabi SAW. Nabi yang terakhir siapa nama, semua dia tahu. Bin apa, mak dia siapa, bapak saudara mana, semua dia tahu. Sebab yang orang Yahudi juga mengenali bahawa Rasul yang terakhir ini bukan keturunan mereka. Mereka tahu. Mereka tahu dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi ketika mana Nabi berada, ketika Nabi belum dilahirkan lagi. Tengok pengetahuan ni. Pengetahuan orang Yahudi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah riwayat mengatakan bahawa sekumpulan orang Yahudi telah datang daripada Madinah ke Mekah untuk bertemu dengan Abdul Muttalib. Mereka tahu bahawa datuk Rasulullah bernama Abdul Muttalib. Bapa Rasulullah bernama Abdullah. Oleh kerana itu mereka menyusun rancangan untuk membunuh Abdul Muttalib dan keluarga-keluarganya. Dengan harapan bila terbunuhnya Abdul Muttalib, terbunuhnya Abdullah, terbunuh ahli keluarga Abdul Muttalib, maka tidak akan lahir seorang Nabi dan Rasul di keturunan Arab bernama Muhammad bin Abdullah. Mereka bagi makanan. Mereka buat satu penipuan. Berjumpa Abdul Muttalib. Create isu, create cerita bahawa mereka ini adalah satu keturunan. Mereka ini saudara mara Abdul Muttalib yang berada di Madinah. Oleh kerana baru jumpa berkenalan, mereka bawa makanan untuk meraihkan perkenalan, penyambungan silaturahim yang lama terputus. Abdul Muttalib tak tahu ini orang Yahudi. Abdul Muttalib tak tahu niat orang Yahudi untuk membunuh Abdul Muttalib dan ahli keluarganya dengan harapan supaya Nabi yang terakhir bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini tidak lahir. Terbatallah arahan Allah Ta'ala, terbatallah perancangan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ramai orang berusaha untuk menipu Allah. Tapi penipuan mereka tidak akan berjaya sebab Allah lebih cerdik, lebih maha mengetahui daripada mereka. Dan akhirnya kembali pada mereka juga. Dan bila mana sampai makanan tersebut pada Abdul Muttalib,
Orang Yahudi ni balik semula ke Madinah nak melepaskan dia daripada tuduhan tersebut. Jadi Abdul Muttalib dan ahli keluarga nak makan makanan tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, makanan ini bersuara. Jangan makan aku telah diracun oleh orang yang bersampai tadi. Orang itu adalah orang Yahudi. Maka Abdul Muttalib dengan perasaan marah menghantar utusan kumpulan untuk menangkap golongan tersebut. Lalu bila mereka berjaya ditangkap, dihadapkan depan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tanya, betul tak kamu yang membuah racun pada makanan ini? Siapa kamu sebenarnya? Orang ini, orang Yahudi berterus terang. Berkata, kami ini orang Yahudi. Kami datang sini untuk membuktikan bahawa kamu ini datuk kepada Nabi yang terakhir, bernama Muhammad. Oleh kerana itu, kami cuba untuk membunuh kamu. Kalau betul kamu datuk pada Nabi Muhammad, ataupun datuk Rasul yang terakhir, percaya makanan ini tidak akan memudaratkan kamu. Pasti kamu selamat. Tapi kalau kamu termakan makanan yang kami racun, maknanya kamu bukan datuk seorang Nabi. Jadi Abdul Muttalib terpaksa lepaskan sebab tidak ada kematian, belum lagi makan. Tidak ada tuduhan untuk cubaan membunuh mungkin, tapi ketika itu Abdul Muttalib melepaskan. Maksudnya orang Yahudi dah tahu dah bahawa Abdul Muttalib ini datuk seorang Nabi. Dan Abdul Muttalib pun juga tahu bahawa beliau akan jadi datuk seorang Nabi. Ini pengetahuan orang Yahudi. Sebab tu dalam kisah ini bagaimana ulama-ulama yang terawal mengatakan bahawa ada dua orang Yahudi datang jumpa Nabi SAW. Namanya Ka'ab bin Asfar, Ka'ab bin Ashraf dan Hai bin Akhtab. Datang jumpa Nabi dengan soalan yang sama. Hai Muhammad, ceritakan kepada kami sifat-sifat Tuhan kamu yang mengutuskan kamu. Jadi berdasarkan daripada soalan tersebut, orang Yahudi ini datang bertanya dengan Nabi. Jadi daripada perkataan tersebut, daripada pernyataan tersebut, maka sekumpulan ulama-ulama yang lain bernama Tirmizi, Hakim, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Abi Aliyah dan Ubay bin Ka'ab menyatakan bahawa bukan itu, Ibnu Abi Khatim, Ibnu Abbas, Ibnu Jarir dan Qatadah daripada Ibnu Munzir dan daripada Sa'id bin Jabir mengatakan bahawa ayat tersebut surah Al-Ikhlas, surah Al-Madaniyah. Surah Madaniyah, surah yang diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Jadi para ulama cuma berbeza pandangan. Pandangan mengatakan bahawa surah ini diturunkan di Madinah. Ada pandangan mengatakan surah ini diturunkan di Mekah. Namun pencerahan telah dilakukan oleh Imam As-Sayyuti yang menjelaskan bahawa kedua-duanya sebenarnya tidak berbeza pandangan. Cuma perkataan musyrik ini adalah musyrik yang berada di Madinah. Iaitu dalam hadis Nabi, hadis daripada Ubay bin Ka'ab yang dinyatakan tadi mensahkan bahawa musyrik ini adalah musyrik kaum Ahzab. Orang yang datang bertanya Nabi tentang sifat-sifat Tuhan. Dan ketika itu sudah pasti pertanyaan tersebut ada di Madinah Al-Munawwarah. Maka surah Al-Ikhlas diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila kita dah faham tentang asbabun nuzul, tentang faktor-faktor ataupun alasan sebab-sebab Allah menurunkan ayat tersebut, menjelaskan, memahamkan kita, memudahkan kita memahami bahawa surah Al-Ikhlas diturunkan oleh Allah Ta'ala di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Kerana ada pertanyaan daripada orang Yahudi. Tanya tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah dan orang Islam berdakwah menyatakan bahawa sebab Allah Esa, Allah satu. Yang kamu sembah ni bukan Tuhan. Semua ni patung-patung. Semua ni buatan-buatan kamu sendiri. Maka marahnya mereka pada Nabi. Mereka tanya pada Nabi. Tanya pada Muhammad. Ya Muhammad, senaraikan sifat-sifat Tuhan kamu. Jadi pada ketika itu Rasulullah berdiam diri sebab Rasulullah nak terangkan tak tahu. Maka Allah bantu, Allah arahkan Jibril turunkan surah Al-Ikhlas. Jangan dimulakan yang kul, katakanlah Muhammad. Ada persoalan tadi, ada pertanyaan tadi. Kamu tak kerti nak jawab, maka jawablah. Kul, katakanlah huwallahu ahad. Allah tu satu. Allah tu satu, ahad, satu-satunya Tuhan, tak ada lain. Sebab tu di Madinah Al-Munawwarah dipanggil Jabal Uhud. Apa maksud Jabal Uhud? Satu-satunya gunung yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Satu-satunya. Dipanggil Jabal Uhud. Itu gunung Uhud. Yang akan dibawa oleh Allah Ta'ala ke syurga nanti, ke akhirat nanti. Antara kelebihan-kelebihannya Nabi kata bahawa
Nabi selalu menggunakan perbandingan Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Orang yang solat jenazah, pahalanya sebesar Bukit Uhud. Orang yang mengiringi jenazah ke kubur, pahalanya sebesar lagi Bukit Uhud. Anda gunakan sebesar itu pahala ganjaran. Sebab tu di Madinah, di Mekah, orang berlumba-lumba untuk solat jenazah. Di Malaysia, orang berlumba-lumba lari pada jenazah. Jadi nampak dua perbandingan tentang rebutan pahala. Dan ada pertanyaan tentang surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah tu bukan dua, bukan tiga. Allah satu. Kamu cari Allah yang lain daripada Allah, tak jumpa. Dia tetap satu. Apa lagi sifat Allah tu? Allahus Samad. Kalau Allah satu, macam mana kami nak minta? Ini pandangan orang Yahudi. Kata-kata memperlekehkan daripada orang Yahudi dan musyrik. Kamu kata Tuhan itu satu. Kami ini ramai. Manusia di dunia ini ramai. Berbilion. Berjuta dan sebagainya. Macam mana kami nak minta hanya pada satu Tuhan? Mampukah Tuhan ini dapat memakbulkan doa kami? Dengan selama ini kami ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan rezeki, Tuhan hujan, Tuhan sakit, Tuhan macam-macam. Nak minta ni jumpa Tuhan ni. Nak minta ni jumpa Tuhan ni. Kami ada banyak Tuhan. Dan Tuhan-Tuhan kami melayan permintaan berdasarkan apa yang kami minta. Tapi kamu kata tadi Allah tu satu. Macam mana nak minta? Maka soalan itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Allahus Samad. Walaupun Allah satu, Allah menerima semua permintaan. Allah ni tempat meminta. Mintalah semua sekali. Yang minta ni bukan manusia. Jin. Termasuk binatang. Termasuk apa saja makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Semuanya minta kepada Allah SWT. Allahus Samad. Pada Allah selalu minta kepada kita. Suruh kita. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku sebab aku akan memakbulkan doa kamu. Sebab Allah kata Allahus Samad. Allah tempat kamu meminta. Jangan minta pada orang lain. Jangan berharap pada orang lain. Minta kepada Allah SWT. Kita boleh minta tolong pada manusia, tapi hajat dan pengharapan kita pada Allah SWT. Sebab manusia ni kita tak tahu apa yang tersirat dalam hati mereka, apa yang tersurat dalam fikiran mereka. Allah kata Allahus Samad, Allah tempat meminta. Jadi sebab Allah tempat meminta, terdiamlah orang Yahudi. Oh. Kemudian kalau Allah tak ada macam mana? Allah tak ada macam mana? Generasi macam mana? Sudah silsilah keturunan macam mana? Siapa yang akan mewarisi tata Allah Ta'ala kalau Allah tak ada? Lalu turun ayat seterusnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan dan Allah tidak pun beranak. Mana Allah bukan lelaki-lelaki, bukan perempuan. Allah tidak diperanakkan. Kalau Allah diperanakkan, ada yang lebih hebat dari Allah Ta'ala. Dan Allah cuma, kalau Allah yang beranak pula, ada lagi orang, maknanya ada yang akan mewarisi Allah Ta'ala. Allah kata tak, satu. Allah tambah lagi, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Satu, tiada keturunan. Allah tu satu. Macam raja-raja, ada keturunan. Nabi-nabi dan rasul-rasul pun dulu ada keturunan. Kemudian pemilik satu ada keturunan yang akan mewarisi kerajaan, mewarisi harta dan sebagainya. Allah tak, Allah lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kamu takkan jumpa satu pun sama dengan Allah SWT. Terdetik dalam fikiran kamu pun jangan. Teringin pun jangan. Allah ni satu dan tidak boleh disamakan dengan yang lain. Nak katakan Allah ada tangan. Allah tak, Allah maksud tangan Allah bukan tangan. Bukan tangan sama dengan manusia. Allah ada muka, wajah Allah. Muka Allah tak sama dengan manusia. Kekuasaan Allah tak sama dengan kekuasaan manusia. Maknanya lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh sesuatu pun yang dapat menyamai dengan Allah SWT. Jadi ini jawapan daripada orang yang bertanya tentang Allah SWT. Jadi bila sebut Allah SWT, itulah satu. Macam mana satu? Satu itulah dia. Jadi itulah jawapannya. Kita nak jawab benda lain, tak tahu. Tapi itulah jawapannya. Allah sudah membantu kita menjawab persoalan tersebut. Macam mana Rasulullah dibantu menjawab persoalan tersebut. Baik. Seterusnya kita nak memahami tentang apa kelebihan tentang surah Al-Ikhlas ni. Ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas.
Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Qurtubi. Apa dia? Mafhumnya. Pernah satu ketika daripada Anas bin Malik, sebuah hadis daripada Anas bin Malik, pernah satu ketika kami bersama Nabi SAW di Tabuk. Matahari terbit dengan sinaran dan cahaya putih. Tidak seperti terbit yang biasa dilihat sebelumnya. Lalu datanglah Jibril dan Rasulullah bertanya kepada Jibril AS. Wahai Jibril, mengapa hari ini aku melihat matahari terbit dengan sinaran yang tak pernah aku lihat terbitnya sebegitu sebelum ini? Jibril jawab, itu kerana Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi meninggal dunia di Madinah hari ini. Maka Allah membangkitkan 70,000 malaikat untuk berselawat ke atasnya. Dia berkata, mengapa begitu? Jawab Jibril, Muawiyah ni banyak membaca Qul huwallahu ahad sepanjang malam dan siang. Ketika berjalan, ketika bangkit, ketika duduk, maka adakah anda ingin, wahai pesuruh Allah, aku tahan bumi ini supaya anda boleh berselawat dan berdoa juga ke atasnya? Lalu jawab Nabi, ya. Baginda berselawat ke atas Muawiyah, kemudian baginda pulang. Ini kata-kata hadis yang diriwayatkan oleh Qurtubi daripada Anas bin Malik. Namun, sebelum kita terima hadis ni, lebih baik kita mengenali tentang status hadis ni. Imam Qurtubi meriwayatkan hadis ini. Apa beliau kata? Kisah ini disebut oleh As-Sa'labi. Wallahu a'lam. Maknanya Imam Qurtubi tawakuf. Dia tidak menyatakan status hadis ini. Dia kata, kisah ini telah disampaikan kepadaku oleh Sa'labi. Imam Ibn Al-Jawzi dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutahanniyah mengatakan bahawa hadis ini hadis yang tidak sahih. Hadis ini hadis yang tidak sahih. Apa tak sahihnya? Sesiapa yang baca Qul huwallahu ahad setiap hari, setiap masa, maka sebelum dia meninggal dunia atau selepas dia meninggal dunia, Allah akan bangkitkan 70,000 malaikat selawat ke atas dia. Ini hadis yang tidak sahih. Jadi hadis yang tidak sahih, mana hadis yang tak betul? Imam Ibn Hibban dalam Al-Majruhin dan kitab Majruhin, beliau mengatakan bahawa hadis ini hadis mungkar yang tidak dapat dikuatkan dengan muta'abbah. Hadis mungkar, hadis yang tak tahu asal usul ni, tiba-tiba muncul ni. Jadi sasilah tak ada langsung. Maka hadis ni hadis mungkar, hadis yang tidak diketahui status ni. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa ulama sepakat atas dhaifnya hadis ini. Antara ulama yang sepakat ialah Al-Baihaqi. Al-Baihaqi kata Al-A'la mengambil hadis-hadis Anas dengan hadis-hadis yang mungkar. Imam Bukhari pula menyatakan bahawa hadis ini adalah mungkarul hadis. Dan Abu Hatim dan Ibn Adli mengatakan hadis ini pun sama hadis mungkar. Bila sebut hadis-hadis mungkar, kita abaikanlah hadis ni. Kita abailah kelebihan-kelebihan yang berdasarkan hadis ni. Sebab statusnya diragukan. Oleh kerana diragukan, kenapa kita perlu mengambil benda yang ragu? Hadis Nabi mengatakan bahawa da' ma yuribuka illa ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu, kembali kepada apa yang tidak kamu ragu. Jadi mudah saja Islam. Ajaran yang Nabi ajar senang. Kalau ragu tinggalkan, kembali pada benda yang tak ragu. Kita tengok yang benda yang sahih. Terdapat fadilat-fadilat tentang surah Al-Ikhlas ni. Kita ambil fadilat kelebihan sahih ni. Iaitu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mafhumnya. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab pada ayat nombor bilangan 7375 kitab Imam hadis Al-Bukhari. Mafhumnya. Sesungguhnya Nabi SAW mengutuskan seseorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika orang itu mengimami sahabat-sahabat yang lain di dalam solat mereka,
Dan beliau mengakhiri bacaannya dalam solat dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi pada rakaat kedua baca surah pendek Qul huwallahu ahad. Sedangkan dia baca, dihafal Al-Quran. Dia tengok ayat yang kedua, surah kedua dibaca surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Maka apabila mereka pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, tanyalah beliau, mengapa beliau berbuat demikian. Ini masing-masing tanya, ya Rasulullah, sahabat tadi yang kau utuskan, ayat yang kedua, surah yang kedua pada ayat ini hanya baca surah Al-Ikhlas. Apa kelebihan surah Al-Ikhlas ya Rasulullah? Kenapa dia baca? Rasul kata tanya dia, kenapa dia baca? Lalu mereka pergi jumpa sahabat tadi, bertanya, kenapa kamu baca surah Al-Ikhlas dalam rakaat yang kedua? Banyak lagi surah-surah yang lain. Panjang lagi ayat yang lain. Sahabat ini menjawab, surah ini mengandungi sifat Ar-Rahman. Dan aku mencintai membaca surah ini. Aku suka baca surah. Aku cintakan cinta pada surah. Aku baca dia sebab aku suka. Lalu Nabi SAW bersabda, beritahu orang tersebut, sesungguhnya Allah pun mencintai dia. Nampak kelebihan? Yang hadis sahih. Dia bagi benda yang yakin. Maknanya, orang yang baca banyak kali dalam surah Qul huwallahu ahad kerana sukakan ayat tersebut, cintakan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala, maka Allah pun mencintai dia. Apa kelebihan lagi surah Al-Ikhlas? Daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mafhumnya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari juga pada bilangan 5013. Sesungguhnya seseorang yang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad hingga akhir ayat dengan berulang-ulang kali, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad berulang-ulang kali, lalu dia datang bertemu Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada Nabi. Dan seolah-olah orang itu menganggap remeh surah tu. Maka Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, sesungguhnya surah ini sama dengan 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran, Al-Quran ada 30 juzuk. Kalau 1/3 maksudnya 10 juzuk. Orang yang membaca Qul huwallahu ahad telah membaca 10 juzuk lebih kurang. Seolah-olah begitu. 1/3 Al-Quran. Nampak macam remeh. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Tapi orang yang cintakan Qul huwallahu ahad, macamnya Rasul kata orang ini telah membaca 1/3 Al-Quran. Sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Ini kelebihan yang kedua yang kita nampak. Apa lagi kelebihan yang lain? Hadis lagi Nabi. Dia nak bawa hadis Nabi supaya tuan-tuan perempuan faham. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi bilangan hadis 2897. Dan beliau berkata bahawa hadis ini adalah hadis sahih gharib. Mafhumnya, hadis sebut Rasul bersabda. Dan sebuah hadis Abu Hurairah kata, aku datang bersama Rasulullah SAW, lalu aku dengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Rasul siapa situ Rasul sebut? Telah wajib. Jadi Abu Hurairah heran, apa lagi yang telah wajib ya Rasulullah? Wajib apa ni? Sebab Rasul merespon orang tu baca Qul huwallahu ahad. Setelah habis baca dia Rasul sebut telah wajib. Abu Hurairah tanya. Sebab Abu Hurairah tanya. Kalau tidak sampai hari ni pun kita tak tahu apa maksud telah wajib. Apa yang wajib ni Rasulullah? Baginda bersabda, wajib syurga untuk dia. Allahu Akbar subhanallah. Nabi jawab, wajib syurga untuk dia.
Apa impian kita selain pada syurga? Apa nikmat yang terbesar untuk manusia yang beriman kalau bukan syurga? Tapi kalau baca Qul Huwallahu Ahad tak berhenti, semayang tak buat, puasa tak buat, rukun Islam tak ada, tak guna juga. Harap masuk syurga dengan Qul Huwallahu Ahad. Semayang tak payah. Baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali sama punya khatam Al-Quran. Baca Qul Huwallahu Ahad, Rasul kata wajib masuk syurga. Ni tak payah, dah wajib, dah confirm tak payah baca. Jangan memperlekehkan hadis Nabi. Rasul nak cerita di sini ialah orang yang telah sempurna benda-benda fardu. Yang inilah aksesori tambahan. Maknanya yang sempurna syarat. Syarat dah cukup dah. Yang ni tambahan. Rasul kata wajib masuk syurga. Ini kelebihan surah Al-Ikhlas. Apa lagi? Apa lagi kelebihan surah Al-Ikhlas? Yang ini yang riwayatkan oleh Uqbah bin Amir Al-Johani radhiyallahu anhu. Maksudnya, hadis ini hadis riwayat oleh Imam Nasa'i, bilangan hadis 5430. Mafhumnya, ketika mana aku memimpin kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba baginda bersabda, "Wahai Uqbah, katakanlah, kul." Aku dengar. Ya Rasulullah, aku dengar. Lalu Rasul kata lagi, "Wahai Uqbah, kul." Katakanlah, aku mendengar arahan Rasul yang kedua. Kemudian aku mendengar Rasul kata lagi, "Ya Uqbah, kul." Wahai Uqbah, bacalah. Lalu Uqbah kata, "Apa aku nak baca ya Rasulullah? Nak baca apa saya baca ni?" Lalu baginda bersabda, "Bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kemudian Rasul baca, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Kemudian Rasul baca, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Lalu baginda bersabda, tidak ada seseorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang yang berlindung dengan 3 surah tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita minta lindung dalam suasana pandemik ni, maka amalan terbaik ialah membaca 3 surah ni. 3 surah ni. Sebab 3 surah ni adalah 3 surah perlindungan. Dalam sebuah hadis oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha, mafhumnya lewat hadis Imam Bukhari, hadis yang ke-5017, baginda bersabda bahawa Nabi SAW, ni Aisyah berkata bahawa Nabi SAW apabila menuju ke berbaringan, iaitu untuk tidur setiap malam, baginda akan menghimpunkan kedua-dua tangannya, yang ini menahan tangan, membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, setiap sapu kat kepala, sapu kat muka, buat ni. Mana-mana tempat yang boleh sampai tangan ni, sampai ke seluruh anggota yang boleh sampai. Rasul buat 3 kali. Yang ni Aisyah kata. Macam mana Aisyah tahu? Isi Nabi. Daripada Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Daud yang ke-1493. Bahawa Abu Buraidah kata, Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahawa diriku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Kemudian Rasul bersabda, "Sesungguhnya dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika dia diminta dengannya pasti akan memberi, dan jika dia diseru dengannya pasti akan mengabulkan." Maknanya kita menggunakan tawassul surah Al-Ikhlas. Tawassul surah Al-Ikhlas. Macam mana kita bertawassul menggunakan surah Al-Fatihah, sahaja tawassul dengan surah Al-Ikhlas. Maknanya
menggunakan surah Ikhlas dengan keberkatan surah Ikhlas, baca surah Ikhlas, doa, ya Allah dengan keberkatan surah Al-Ikhlas yang aku baca tadi, aku mohon padamu ya Allah, begini, 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 begini. Nabi kata, Allah pasti memakbulkan. Allah pasti memberi. Allah pasti memakbulkan apa yang diminta. Jadi tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, mudah-mudahan kita faham tentang surah Al-Ikhlas. Kalau kita rasa ragu-ragu tentang Allah Ta'ala, na'udzubillah, maka kita baca, kita faham. Oh, sebab syaitan memang sentiasa meragu-ragu kita. Waswisu fi sudurin nas. Sentiasa meragu-ragukan fikiran kita. Maka kita renung, faham, baca surah Al-Ikhlas, faham, maka kekuatan itu datang. Ini surah keimanan. Dan kelebihan-kelebihan yang ada tentang surah Al-Ikhlas. Amalkan surah Al-Ikhlas, bacakan surah Al-Ikhlas. Satu hari, sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, Allah akan berikan kebaikan pada kita yang membaca dan mengamalkan. Sekadar itu, insyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi. Kita akan terus tafsir yang kedua, iaitu tafsir surah Al-Falaq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.